Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ambil hadis yang seterusnya, hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan petik satu lagi hadis daripada Kitabul Adab min Sunan Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu taala, dalam bab fit tajawuzi fil amri. At-tajawuz iaitu kita tutup sebelah mata, kita abaikan je, fil amr. Okay? So ada benda-benda yang kita boleh maafkan je. Okay, walaupun benda ni kadang-kadang dia sakitkan kita, kita rasa tak puas hati dengan dia, tetapi kalau kita boleh tajawuz, kita boleh lepaskan, kita lepaskanlah. Okey, kita nak dengar hadis daripada an Aisyah kita dengar hadis Aisyah radhiyallahu taala. Bukan. Hadis mana kita nak? Okey, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Okay. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma, fa in kana ithman kana ab'adun nas minh, wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi fayantaqimu lillahi biha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW apabila diberi pilihan, ma khuyyira maksudnya diberi pilihan. Nabi SAW apabila diberi pilihan antara dua perkara, maka illa ikhtara aisarahuma, melainkan Nabi SAW akan pilih yang lebih mudah. Ma lam yakun ithma, syarat dia adalah untuk ma lam yakun ithma, dia tidak membawa kepada dosa. Okay, sebab tu kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita dapat jumpa benda yang lebih mudah, maka kita pergi kepada benda yang lebih mudah. Sebab kadang-kadang kita ni ada sebahagian orang dia punya idea, dia nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala mesti dengan kepenatan, mesti dengan kepayahan. So betul, sebab Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia ni memang diciptakan kat dunia ni untuk berpenat lelah. Okay? Walau bagaimanapun, kita pun belajar dekat sekolah kan, kalau kita nak work smart, bukan work hard. Okay? So bila kita ada peluang untuk buat ibadah, dapat pahala yang sama dengan cara yang lebih mudah, maka kenapa kita tak ambil option yang lebih mudah? Macam contohnya, kalau kita buat sa'i contohnya, antara Safa dan Marwah, kita berjalan kaki penat, tapak kaki pecah, okay, dan kita ada peluang untuk naik skuter. Okay? So kenapa kita tak naik skuter? Sedangkan pahalanya sama. Bukan kita kata yang berjalan kaki ni mungkin pahala dia lebih banyak daripada lain. So ibadah yang sama dengan pahala yang sama. So kenapa kita tak pergi pada option yang lebih mudah? Okey, dan apa lagi contoh ibadah lain yang kita boleh dapat? Macam contoh bila kita masuk dalam masjid contohnya. So bila masuk dalam masjid, kita ada pada contoh pukul 9 pagi kita masuk dalam masjid. So ada dua solat dekat situ. So solat dekat situ adalah solat tahiyatul masjid dengan solat duha. Okay, so kita solat tahiyatul masjid 2 rakaat, duha 2 rakaat. So solat 4 rakaat, dapatlah dua-dua pahala ni. Dan ada pandangan yang mengatakan bahawa masuk dalam masjid, solat 2 rakaatnya dapat dua-dua solat sekali. So mana kita nak? Okay, nak solat 4 rakaat dapat 2 pahala, ataupun solat 2 rakaat pun dapat dua-dua pahala ni juga. Sebab kadang ada orang kata, tak boleh 2 rakaat, mana boleh duha lah, tahiyatul masjid lah. Okay? Tapi sebenarnya benda boleh digabungkan untuk 2 rakaat tapi dapat benda yang sama. So sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Nabi akan pilih mana yang lebih
yang lebih mudah. Tapi syarat dia tak bawa kepada dosa. Okey, macam contoh solat tu waktu dia muassa', luas. Solat Zuhur ataupun kita ambil solat Isyak lah. Solat Isyak waktu dia daripada pukul berapa sampai pukul berapa kalau ikut mazhab Syafi'i. Okey, mazhab Syafi'i solat Isyak adalah daripada masuknya waktu Isyak sampai sebelum subuh, kan waktu dia. Okey, so sangat luas waktu dia. Lalu ada orang dia kata, tak apalah kalau tak solat pukul 8.45 ni, kita solat lah pukul 4.45 esok lah. 5.45 pun sempat lagi. Okey, so ialah benda pilihan waktu yang luas untuk kita solat. Tapi kalau solat 5.45 tu, apa kemungkinan yang akan berlaku? Kemungkinan untuk tak solat Isyak tu ada. Okay, so dia membawa kepada ithm, membawa kepada dosa. So bila bawa kepada dosa, maka kana ab'adun nas min, Nabi SAW akan jauh daripada benda ni. Okay, so macam contoh sama juga bila kita puasa, contoh puasa ganti, lalu duk tangguh, apa akan berlaku? Lalas sekali tanya, ustaz boleh bayar fidyah tak? So dia punya kesimpulan dia, fidyah bayar juga, tapi ganti kena ganti juga. So kalau kita tahu berkemungkinan untuk ada berlakunya dosa, maka kana ab'adun nas, jauhkan diri kita daripada buat perkara tersebut. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah balas kejahatan orang buat pada diri dia sebab diri dia. Orang buat pada dia kerana Muhammad, dia sebagai Muhammad ataupun dia sebagai orang Arab. Nabi tak pernah balas dendam untuk diri dia sendiri. Tetapi Nabi akan balas kalau illa antun tahaka hurmatullah. Tetapi kalau orang buat pada dia sebab status Nabi sebagai Rasulullah, maka Nabi akan balas. Okay, so kalau orang kata apa Muhammad ni tak contoh, apa orang ni tak bijak, tak pandai apa semua, Nabi tak akan balas. Okay, tapi kata apa Rasulullah SAW ni macam ni. So Nabi akan balas. Sebab apa? Dekat situ dia dah melibatkan hurmatullah. Orang tu dah kacau benda yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi SAW akan balas dekat situ. Fayantaqimu lillah, sebab Nabi balas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana kemarahan ataupun nak ikut hawa nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, so antara benda faedah yang kita boleh ambil dekat sini adalah apa maksud at-tajawuz, apa kaitan dengan tajuk at-tajawuz fil amr. Maksudnya kadang-kadang ada benda yang berlaku pada kita yang kita boleh kontrol benda tu. Okay, maksudnya benda yang kita boleh maafkan, kita boleh biarkan, maka itu yang terbaik, at-tajawuz fil amr. Biarkan dia berlaku. Tak ada kerugian. Orang panggil kita tak cantik pun, apa yang akan berlaku pada kita kalau dia panggil kita tak cantik? Adakah kita akan jadi tak cantik? So kita kalau dah cantik, orang panggil tak cantik macam mana pun akan tetap jadi cantik juga. Okay, so dia tak ada masalah. Okay, tak ada masalah pada, so benda yang kita boleh abaikan, kita abaikan. Okay, sebab kalau kita layan pun dia takkan bagi. Okay, kalau kita layan, berkemungkinan pula bila kita layan tu bawa pada dosa. Okay, asalnya kita nak tegur orang dekat dalam Facebook kan. Okay, bila kita orang buat benda yang kita rasa macam ni tak betul ni, kita pun tegur dia. Bila kita tegur dia, dia balas balik, kita pun balas balik. Daripada asal nak tegur jadi bergaduh, dan kemudian keluarlah kata-kata yang tak elok apa semua. So benda yang kita boleh abaikan, boleh biarkan, tajawuz fil amr, biarkan, abaikan. Tapi bila orang sentuh tentang hurmatullah, benda berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena jadi orang pertama yang mempertahankannya. Okey, wallahu taala alam. Okey, so kita stop takat ni dulu. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis, dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.